Okey. Soalan tadi part 103 asas 6. Ini asas 6 saya letak kat atas lah. Dari sini form sini semua ni adalah asas 6 punya gerakan. Kita tambahkan dengan 1525. 1525 asas 6 juga. So sebabkan asas dia sama kat sini asas 6. Asas 6 tidak pernah menjadi satu masalah untuk kita tambahkan terus. Okay, kalau saya boleh tambahkan 1525. Ini kalau kita tambahkan kat sini 3 tambah 5. Okay, 3 tambah 5 kalau kita tambahkan 3 tambah 5 kalau kita tambahkan kita akan dapat sepatutnya adalah 8. Betul? Okay. Tapi ada satu masalah iaitu 8 dia ada dalam asas 6. Asas 6 nombor yang ada hanyalah 0, 1, 0 sampai 5 sahaja. Jadi kita boleh consider macam ni lah. Asas 6, nombor dia akan jadi macam ni. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 6, daripada sepatutnya 6, dia akan tukar terus jadi 10. 1 ni terus bahagian 10 dan 0 balik dekat bahagian ni 6. So 7, 11, 8 ialah 12. Kat sini, instead of kita letak 8, kita perlu letak 12 lah. Jadi dekat atas ni macam ni. Atas ni maksudnya jawapan akan dapat 2. Dapat 2 dan kita akan ada ulangan kat atas. Kita tambah 2. Itulah. Tak ada masalah tu. Okay. 1 tambah 5 akan dapat 6. Di sini pun ada masalah juga. Ada masalah juga. Samalah tadi. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 tiada dalam asas 6. So terus 10. Jadi kat sini kita boleh terus letak 10. 10. Satu tangan atas. Atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. 6 pun sama dari masalah dia. So 10. Dapatlah jawapan dia 1003. 1032. So jawapan dia ialah B. Okay. So untuk tambah tolak asas, kita cuma nak kena betul-betul ingat. Kalau asas 6 ke, asas 7 ke, asas 2 ke, pertama sekali kita nak kena pastikan asas dia sama. Itu first. Setelah kita pastikan asas dia sama, kita boleh tambah je macam biasa. Cuma kita kena ingat balik nombor yang ada dalam asas tu. Sekarang ni asas 6. So nombor 6 takkan ada. Apabila maksud asas 6 tu, nombor 6 dia akan terus jadi 10. Macam tu dan seterusnya lah. Itu nombor 16. Sekarang nombor 17. Diberikan 1 per XY tambah 4 per Y bersama dengan W. Ungkapkan Y dalam sebutan W dan X. Dekat sini satu benda kelebihan untuk objektif. Kita boleh terus nampak susunan dia. So dia nak Y sebelah kiri, WX sebelah kanan. Dia nak macam tu je. So dia bagi 1 per WX, 1 per XY tambah 4 per Y bersamaan dengan W.
Pertama sekali yang boleh kita buat ialah kita boleh samakan dulu dia punya bawah. Yang ni dia punya XY dia dengan dia punya Y. Dengan cara kita darabkan X untuk X per Y. Kita darabkan. X ni kita darabkan masuk ke dalam. Macam tu. Kita akan dapat jawapan dia adalah 1 per XY tambah 4X per XY bersamaan dengan double U. Okay. Atau kita boleh permudahkan dia, kita boleh terus samakan dia punya bawah ni. Kita akan dapat 1 tambah 4X per XY bersamaan dengan W. Ini secara keseluruhan, dia per keseluruhan yang saya jadikan dia kurungan. So XY ni kita boleh pindah ke kanan. Kita akan dapat 1 tambah X. Okay. Bersamaan dengan WXY. WX kita boleh pindahkan ke kiri balik. Dan kita akan dapat jawapan 1 plus 4X per WX bersamaan dengan Y. Compete dengan soalan, nak samakan dengan soalan, maaf. Nak sama dengan soalan, kita terbalikkan di sini. Yang ni, Y bersamaan dengan 1 tambah 4X per WX. Okay. Ada tak? 1 tambah WX per X. Okay, WX kat sini. Yang ni dia 4X tambah 1, ni 4X negatif 2. Atas ni dua-dua salah. Okay, kalau kita tengok balik kat sini. 1 ni positif, 4X ni pun positif. Jadi yang kita boleh tulis macam ni atau ikutkan soalan, jawapan yang kita dapat sepatutnya adalah W bersamaan dengan 4X tambah 1 per WX. So ini yang ada dalam soalan lah. So jawapan dia ialah C. Okay, yang ni salah sebab dia tulis kat sini 1 tu adalah negatif. So kat situ tak betul lah. Okay. Okay. Terusnya. Kita tengok pula soalan nombor 8. Oops. Soalan 18. Wajah 8 menunjukkan graf bagi fungsi kuadrat. So fx bersamaan dengan negatif x kuasa 2 tolak 5x tambah 24. Itu fungsi kuadratik. Tentukan nilai P dan nilai Q. Okay.
nombor 18. Soalan 8 menunjukkan ini ada kalkulator ni kat kau buat punya apa? Dekat awak punya kalkulator pun ada. Depends on apa kalkulator awak. Okey, pertama sekali kalau kita tengok kalkulator Casio. Information sahajalah Kalkulator Casio, scientific Casio. Okay. Untuk kalkulator basically sama je klik dia sebenarnya. So beza di antara Casio yang biasa ni dengan Casio ni ialah Casio yang MS, okey, ni MS. Casio yang MS ni kalau awak tekan mode, awak akan nampak ada nombor 5 EQN. Nombor 5 EQN, awak tekan je EQN tu, lepas tu awak cari yang lambang ni. Okay, so lepas tu kita boleh masukkan teruslah. Lepas tu kalau yang jenis ni, awak tekan 2 kali atau 3 kali, saya tak ingat. Tapi kalau awak tekan mod ni, awak akan cari satu benda sampai keluar perkataan yang sama. EQN saja. Okay, dia keluar perkataan ni. EQN. Lepas tu awak kena klik kanan. Klik kanan tu masuk klik kat sini lah. Klik kanan ni. Untuk nampak perkataan degree, awak tekan nombor 2. Tekan itu adalah kuadratik lah. Lepas tu dia akan bagi tahu sama, dia akan keluar macam A. Akan masukkan nombor B. Macam B tu, dia keluar C. Okay, dia akan keluar huruf A, tanda soal, B, tanda soal, C, tanda soal. Satu. Kalau dalam formula yang ES tadi, ES, MS. MS, S. Ini MS, ini ES. ES tadi, ES dia akan keluar macam A, B, C dekat sini. Masuklah, sama je. So A tu kat sini lah A lah negatif 2, B lah X, C lah 1. Kita tengok balik pada formula tadi, formula kita ialah negatif X kuasa 2 ialah negatif X kuasa 2 bermaksud ianya adalah negatif 1, boleh masukkan sahaja negatif 1. Version B ialah negatif 5, masukkan sahaja negatif 5. Ini adalah 24 tu. Yes, just 24 saja. Hit. Boom. Okay. Ini dia punya panjang lah ni. Kita boleh terus dapat jawapan dia. X ialah negatif 8. X ialah 3. Okay. Sebab dia ABC. Dia tak ada apa-apa pergerakan. So kita just cari saja. Dia mesti negatif 8 dan 3. Okay. P bahagian negatif, so negatif 8. Q bahagian positif, so 3. Senang. Jawapan dia ialah P. Okay. Itu nombor 18. Itu je cara jawab dia. Untuk cepat. Bawah ada 40 soalan. So kita buat secepat yang boleh. Itu siap soalan. So 19. Darjah 9 menunjukkan sebuah segi 4 tepat.
ungkapkan perimeter dalam sentimeter bagi segi empat tepat itu dalam sebutan P dan Q. So basically dia tak nak suruh kita cari P dan Q, dia suruh kita cari jawapan apabila ada ke tidak. Ada algebra dia, okay? Ada P dan Q tu wujud sebab tu jawapan dia. Okay, try dulu.
Depan dekat soalan dekat sini sebenarnya bukan tambah, ianya adalah tolak sebenarnya. Tu kesalahan daripada soalan, so tak apa. Kalau kita clarify khusus ni akan jadi 40. If 40. So jawapan dia adalah D sebenarnya. Negatif 44. Contohkan cara dia. Dia ada sedikit kesilapan soalan. Sebabkan kesilapan soalan, tak apalah. Itu salah dia lah. Terusnya soalan nombor 20. Selesaikan persamaan linear. Selesaikan persamaan linear. Tadi baru kita selesaikan soalan nombor 19. So sekarang ni kita tengah cuba. Sekarang ni saya minta tolong sesama untuk buat dulu soalan nombor 20. So selesaikan soalan nombor 20, kita akan check sama-sama. Okay?
Okey. Kalau kita boleh pindahkan 10 ni ke kanan, kita akan dapat X per 2 bersamaan dengan X tambah 10. 2 bagi 2 kita boleh naikkan ke. Kita boleh pindahkan ke kanan juga, kita akan dapat X bersamaan dengan 2 darab dengan 3. X tambah 10. Kita akan dapat X bersamaan dengan 6X tambah 20. Kita pindahkan X ke kiri, kita tak perlu. Kita tandahkan X ni ke kanan dan tambah 20 ni ke kiri, kita akan dapat negatif 20 bersama dengan 6X tolak X. Kita akan dapat negatif 20 bersamaan dengan 5X. 5 boleh turun ke bawah, kita akan dapat negatif 20 per 5 bersamaan dengan X. Jadi kita akan dapat negatif 4 bersamaan dengan X. Betulkan, terbalikkan, X akan bersamaan dengan negatif 4. X akan bersamaan dengan negatif 4. Sorry. So it should be negative. Kalau siapa yang perasan, tanya. This one is actually still positive. If actually positive, and this one is X actually 4. This one not negative. 4 is actually 4. Okay. Saya tersilap tukar kat sini. Should be negatif. Sepatutnya negatif 10 lah. So tu macam mana cara soalan linear. Kita linear selesaikan, kita jawapan nak X. So kita kena cari X lah. Seterusnya. Diberikan 125N tambah 1 per 25 bersama dengan 625N. Cari nilai N. Okay. Cari nilai N.
Alright. Okay. 21 diberikan 125N tambah 1 per 25 bersama dengan 625. Biasanya kalau dalam kos-kosan kita kena tengok juga, boleh tak kita kecilkan sebenarnya, boleh tak kita punca kuasakan. Okay, dan kita cari dia punya nombor untuk kuasa lah. Kalau kita perasan semua ni adalah nilai kuasa. Okay, okay, punca kuasa sempurna lah untuk 5. Kalau perasan 125 ialah bersamaan dengan 5 kuasa 3 sebenarnya. 25 ialah 5 kuasa 2. 625. Okay, 625 ialah kuasa 4. Ya, 5 kuasa 4. Okay. Kerana soalan dia ialah 125N kuasa N bersamaan dengan 1 per 25 bersamaan dengan 625 kuasa N. Cari nilai N. Kita tahu 125, 25 dan 625 ialah kuasa punca kuasa sempurna untuk 5. Jadi kita boleh kecilkan sahaja. So kita akan dapat 5 bersamaan kuasa 3 N. Dan dia akan jadi tambah tu lah. Darab. Okay, darab. So 1 per 25 dapat 5 kuasa 2 bersama dengan 625 iaitu 5 kuasa 4 N. Okay. So tu nombor dia. Sekarang ni kalau kita boleh gerakkan sekali lagi, kita akan dapat 5 kuasa 3N darab 5 kuasa punca kuasa 5 ni kita boleh naikkan lah sebab dia 1 per kan. So akan dapat 5 kuasa negatif 2 bersama dengan 5 kuasa 4N. Darab bermaksud apabila kita punya nombor bawah ni sama, kita boleh tambahkan sahaja. Okay, kita boleh tambahkan saja. Kita akan dapat 5 kuasa 3N tambah dalam kurungan negatif 2 bersamaan dengan 5 kuasa 4N. Dalam keadaan macam ni kita tengok 5. Okay, kuasa saja beza, 2 sama. Jadi kita boleh buang je nombor bawah tu, kita akan dapat 3N tolak 2 lah maksudnya sebab tambah dengan tolak tu jadi. Tolak bersamaan dengan 4N. N kalau kita pindah ke kanan, kita akan dapat negatif 2 bersamaan N ni masih yang 3N ni lah 3N ni kalau kita pindah ke kanan kita akan dapat negatif 2 bersama dengan 4N tolak 3N, kita akan dapat negatif 2 bersama dengan N. Kita boleh betulkan dia, dapatlah N bersama dengan negatif 2. So jawapan dia adalah A. Okay. Negatif 2. So tu adalah nombor 20. Alright, itu adalah matematik. InsyaAllah hari ini kita habis dulu untuk soalan nombor 21. So kita akan sambung balik soalan seterusnya pada minggu hadapan. So insyaAllah kita akan masuk sains. Kalau ikutkan seminar kita pakai ni lah Kita dah start untuk kertas 2 sekejap. Saya
So insyaAllah ni kita akan terus masuk paper 2, kertas 2 untuk sains. Okay. So session A, jawab semua soalan. So nombor 1. Dalam sebuah klinik, seorang jururawat mengukur suhu badan dalam darjah Celsius bagi 4 orang pesakit. Raja 1 menunjukkan bacaan termometer. So A, record the above thermometer readings in the table below. Catatkan bacaan termometer di atas dalam jadual di bawah. B, nyatakan jenis termometer yang digunakan oleh jururawat. Okay, jawab dulu kan. Alright, saya rasa tak ada masalah sikit kot. Tak ada masalah sangat kot untuk yang ni kan. Soalan nombor 1, A dia tanya, catatkan bacaan termometer di atas dalam jadual di bawah. Okay. So P. So P, catatkan bacaan termometer di atas dan di bawah. P. Untuk catatan termometer kita kena tengok yang paling kat tengah ni. Okay, yang kat tengah ni yang penting. Tapi dia tak effect. Sebab dia merkuri, so kita tengok atas dia. So ini ada 36. 37 kat sini, kita ada 1, 2, 3.
45678 So kat sini sepatutnya dah 36.5. Okey, Q kat sini, so kita tarik pula kat sini, kita akan dapat 36.8. Boleh je 36.8. Okey. Yang ni kat sini 38.2. Okey. Yang ni ialah 37.3. Tu sajalah. Yang lain kat atas tu tak tulis pun tak apa. 7. Okey, 37.3. Yang terakhir jenis termometer, sebabkan ni adalah pesakit, so dia menggunakan termometer klinik lah. Sebab dia daripada klinik kan, so termometer klinik. So ni ya. Okey, dekat sebelah. C. Nyatakan badan suhu normal manusia. Tu C. D. Ulas suhu badan bagi pesakit R. Okay, kita tengok balik. Dari mana? Pesakit R yang ni 38.2. Okay, pesakit R 38.2.
Okay, so C. Okay, C dia beritahu kita nyatakan satu suhu badan, nyatakan suhu badan normal manusia. So, suhu badan normal manusia adalah dalam lingkungan 36.9 darjah Celsius. Darjah Celsius ni kita tulis jugalah. Darjah Celsius. Celsius ni kena tulis jugalah. Dia soalan B. Soalan B dia tanya pula. Sekarang kita tengok pada pelajar pesakit R, okay, yang ada 38.2 ni, ulaskan suhu badan penyakit. Okay. Basically apa yang boleh tulis ialah suhu badan pesakit R ialah 38.3 hari. 38.5. 38.2. Itu salah. 38.2 darjah Celsius. Di mana ianya terlalu tinggi. Pesakit R mempunyai demam. Kita boleh assume, okay, yang pesakit R ada demam lah, sebab tu yang ada 38.2. Okay. So D next. Kita tengok pula soalan seterusnya nombor 2. Tabel 1 menunjukkan kumpulan darah bagi 32 orang di guru SMK Taman Cemer. 16 jadual 1, lengkapkan jadual di bawah. 37 pun boleh, tak ada masalah. Dia around there. Plus minus dalam 37, 37.1, 7.2 okey lagi. Plus minus 0.3 ke 0.5. Dalam area tu boleh lagi. So, tapi kalau 37.5 tu dah tinggi sangat. Okay, tu dah tinggi sangat. And kalau macam 35 ke bawah tu dah rendah sangat. Okay, 37 masih boleh. So, dalam lingkungan dia lah. Okay, boleh terus buat nombor 2. Sekarang ni kita ada B, A, O, 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 A, B, O, A, B semua. Lengkapkan jadual tu, nanti kita cek. Okey, kita dapat A5, B7, AB8, O 12. 578, 12. Nice. Dalam jadual tu kita dapat A adalah 5, B ialah 7, AB8, B7, AB8. Oops, sorry. O12. Itulah kalau kita cari.
Basically cara dia kita kira je, kira dapat nilai dia berapa, dapatlah jawapan. Okay, berdasarkan answer, berdasarkan jawapan di 2A, lukis carta bar yang mewakili data. Ini carta bar dan kita dah ada ni, so ni tak apa, kita buat sama-sama lah. So A5, B7. A5, saya suka buat garisan atas dulu, B7, cari jawapan. Okay, B7 kat sini sebab B7 ada situ. AB8, AB8, sini O adalah 12, 12 di sini. Settle, kita boleh tarik saja. Okay. Pastikan awak punya gelurus lah Saya ni tak ada pembaris. Tangan saya pun tak steady sangat. Okay. Itu settle lah kita punya bar graf. Graf carta bar kita. Okay. Ini 7, 5, 8 dan 12. Nyatakan jenis virus dia. Apa jenis virus dia untuk apa ni? Darah ni. Selanjar ke tak selanjar? Ush. Oi. Tak selanjar. Betul. Okay. Ianya jadi ni. Tak selanjar. Nice. C tadi. Okay. Tidak selanjar. Selanjar ni maksudnya kalau kita tengok dalam graf sendiri pun, dia jenis graf bar macam ni, dia punya tak ada penukaran yang steady. Macam A ke B tu dia tak ada transisi yang lembut lah. Dia terus A saja, B saja, dia keras. Okay. So, kita tengok soalan nombor 3 pula. Rajah 2 menunjukkan pembakaran etanol. Okay. Dalam bikar tu ada air, lampu spirit dan etanol. Nyatakan warna penyalaan. Lepas tu, terusnya lengkapkan persamaan perkataan berikut yang menunjuk pembakaran etanol. Lepas tu, adakah etanol satu bahan api yang baik? Justifikasikan jawapan Anda. Okay.
Okey, nyatakan. Soalan dia minta nyatakan warna nyalaan. Warna api. Ini etanol. Kalau etanol, api yang menyala itu akan menjadi warna biru. Okey. Jadi warna biru. Seterusnya dia tanya kita pula, berikan persamaan persamaan perkataan berikut menunjukkan pembakaran etanol. So etanol tambah oksigen dia berbakar, apa yang akan keluar? Dia akan keluar dua benda iaitu karbon dioksida dan juga air. Dia akan keluar dua tu, karbon dioksida dan juga air. Lepas tu dia tanya, lepas tu dia tanya kita pula. Dia tanya kita lagi. Tanya kita lagi. Etanol satu bahan yang baik dan kenapa? Okey. Adakah ianya baik? Ya. Ia baik. Kenapa? Kerana pembakaran etanol tidak mempunyai tidak mengeluarkan. Okey. Okeylah. Tidak mengeluarkan saka. Jelaka. Kerana pembakaran etanol mempunyai mengeluarkan apa dia nama mengeluarkan tenaga dan tidak mengeluarkan jelaka. That's the reason kenapa baguslah sebenarnya etanol. Okay. Satu soalan. Namakan proses di mana etanol bertindak balas dengan satu asid organik. Asid organik. Etanol campur asid organik. Apa nama proses? Okay.
Kalau tulis dia melakukan pembakaran bersih dan tidak mengeluarkan banyak karbon dioksida. Yang pertama tu okey, dia melakukan pembakaran bersih. Maksudnya dia tak ada jelaga lah, itulah maksud dia. Okey, tak mengeluarkan banyak karbon dioksida tu tak perlu pun tak apa sebenarnya. Okey. So yang penting kenapa dia baik? Sebab kalau karbon dioksida sebenarnya masih tak elok kalau walaupun dalam kuanti yang tak berapa banyak. Pembakaran ni dia keluarkan dua benda, karbon dioksida dan karbon monoksida lah. Dua-dua tu tak elok sebenarnya. Jadi pembakaran bersih yang dimaksudkan tu, awak tulis tu basically dia tidak mengeluarkan jelaga. Itu yang benda yang baik sebenarnya. Okay. Dia tak merosakkan lagi, orang cakap apa, memberi partikel-partikel yang tak elok lah. Kan? Macam kalau kita bakar minyak kadang-kadang keluar hitam tu kan. Benda tu akan merosakkan udara juga. Okay. So boleh cuma letak pembakaran bersih tu dah cantik lah. Okay. So proses apa? Proses apa apabila etanol bertindak balas dengan satu asid organik. Okay, ini adalah satu proses bukan sahaja untuk etanol, tapi adalah untuk alkohol secara keseluruhan. Proses yang diberi itu ialah, proses itu dinamakan sebagai pengesteran. Okay. Nama proses apabila etanol bertempur dengan asid organik, okay, organik asid organik ataupun alkohol lah bertemu dengan asid organik. Nama proses ialah pengesteran. Okay. So, aku 10 dah. Terima kasih untuk hari ni. Ada apa soalan ke insyaAllah? Tak ada kot insyaAllah. So, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Segala yang baik datang dari Allah, seburuk-buruk datang dari kelemahan sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan dan kita akan sambung apa yang kita ni hari ni lah, buat hari ni lah. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.